Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي min sunnati atau kama qala alaihi salatu wassalam. Diminta para ahli jemaah yang dikasihi untuk mutekan untuk mutekan kita punya mikrofon agar kita punya pengajian berjalan dengan lancar insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada yang berkaitan. Baik. Pada malam ini kita masih lagi meneruskan pengajian kita berkaitan dengan kisah para anbiya, iaitu para nabi alaihimussalatu wassalam. Mudah-mudahan dengan kisah yang kita dengarkan pada malam ini menjadi inspirasi untuk kita, menjadi satu motivasi, satu kekuatan dan sebagai contoh untuk kita menjalani kehidupan di atas dunia yang bersifat sementara, yang bersifat sekejap, yang bersifat fana, akan binasa. Tetapi yang kekal itu ialah segala amalan kita, segala usaha kebajikan yang kita buat, yang kita telah lakukan di atas dunia untuk meraih semata-mata keredaan Allah, untuk meraih rahmat daripada Allah. Maka itu yang kita harapkan di hari akhirat esok. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat segala amal-amal yang kita lakukan setiap hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita. Ada antara kita dalam keadaan yang susah, Allah mudahkan. Ada antara kita yang sakit, Allah sihatkan. Ada antara kita yang mana diuji dengan masalah-masalah, maka kita dimudahkan. Baik. InsyaAllah pada malam ini masih lagi kitab yang sama, iaitu Indahnya Hidup Bersyariat, yang dikarang oleh Datuk Ismail Kamus rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulakan pengajian, sebaiknya kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk musannif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma usul taqabbal misasa wal maqarana fatih dar. Allahumma fil rahmah. Baik. Pada minggu yang lalu ataupun 2 minggu lepas, kita menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, iaitu salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Kita telah pun menceritakan sedikit sebanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim ni, sebenarnya kalau nak ceritakan satu persatu kisah Nabi ni secara panjang lebar, memang panjang kisah dia. Tetapi antara yang masyhur, iaitu Nabi Ibrahim AS ni adalah datuk, ataupun kita kata
satu orang Nabi yang mana daripada zuriatnya lahirlah penghulu segala Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi, dan Sayyidul Mursalin, ketua penghulu segala Rasul, adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, kita biasa dengar masyhur ada dua anak, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ishaq ini daripada Siti Hajar, Siti Sarah. Nabi Ismail daripada Siti Hajar. Ada satu kisah yang sabit dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok dalam kitab Sahih Bukhari, kisah yang masyhur, Imam Bukhari bawa kisah ini, iaitu ketika mana Nabi Siti Sarah ni dia telah dan bersama Nabi Ibrahim telah pergi untuk satu safar perjalanan. Tiba-tiba mereka sampai di satu tempat, satu negeri yang mana raja dia zalim. Maka raja tadi dia ni suka untuk ambil isteri orang. Dia suka melakukan perkara yang tidak baik pada orang wanita yang telah berkahwin. Setelah diketahui bahawa isteri Nabi Ibrahim AS, Siti Sarah ni satu orang yang cantik, Siti Sarah ni, maka dia telah memanggil Nabi Ibrahim AS. Dan akhirnya Siti Sarah telah dipanggil untuk menghadap raja, untuk dilakukan perbuatan yang buruk pada Siti Sarah. Tapi Nabi Ibrahim AS ni satu orang Nabi, Allah telah wahyukan kepada dia, Allah akan pelihara isteri dia. Maka dia dengan tenang, dia telah sembahyang, dia telah buat ibadat, tawajuh dengan Allah. Adapun Siti Sarah ni bila dia dipanggil, maka raja yang zalim tadi dia nak kacau lah, dia nak pegang Siti Sarah ni. Bila nak pegang je, maka tiba-tiba dia rasa seolah-olah dia telah dicekik pada leher dia dengan satu cekikan yang kuat, sehingga dia pun tak jadi. Dia batalkan hajat dia, hasrat dia. Maka bila selesai dia batalkan hasrat dia, cekik tadi tu pun dia telah terlerai daripada leher dia. Kali kedua dia nak pegang lagi Siti Sarah ni, maka rasa macam dicekik lagi kali kedua, sehingga 3 kali berlaku. Maka dia kata, ini bukan manusia ni, ini makhluk mana tak tahu, aku tak berani kacau dia. Akhirnya telah dilepaskan dan dia telah hadiahkan Hajar alaihissalam. Ni macam mana datangnya Hajar pada Ibrahim ni, Nabi. Macam mana Siti Hajar alaihissalam ni tiba-tiba ada. Maka iaitu sebenarnya dia telah dihadiahkan oleh raja tadi. Wa akhdamaha, dalam kitab hadis tu begitu, wa akhdamaha Hajara. Akhirnya raja tadi telah beri Hajar alaihissalam kepada Siti Sarah sebagai khadim dia. Maka Siti Sarah pun bawa balik Hajar alaihissalam sebagai sebagai khadim atau pembantu dia. Daripada Hajar alaihissalam inilah maka lahirnya Ismail alaihissalam. Yang mana sebelum tu Nabi Ibrahim tak ada anak. Tapi setelah lahirnya Nabi Ismail, Allah hadiahkan lagi satu orang anak, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam daripada Siti Sarah. Jadi apa hikmah yang kita dapat belajar daripada kisah ni? Kalau kita lihat daripada kisah Nabi Ibrahim AS tu, zahirnya telah diuji. Allah uji. Kan? Nak diganggu dengan raja zalim ni. Tapi Siti Sarah ni satu wanita yang beriman pada Allah, salihah. Dia tawajuh, dia baca doa, pelindung. Maka Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah telah pelihara. Sehingga berlakulah apa yang berlaku. Bukan setakat itu sahaja, bahkan Allah telah beri di sebalik ujian yang besar tadi tu, Allah beri pula hadiah, dapat hadiah. Jadi nak beritahu kepada kita tuan-tuan puan-puan, kisah-kisah para Nabi ni sebenarnya untuk kukuhkan keimanan kita kepada Allah. Sangka baik kita kepada Allah. Iaitu apa? Dalam setiap ujian yang kita hadapi di atas dunia ini, kita hadapi dengan pertama keimanan. Yang kedua ketakwaan. Ketiga kesabaran. Dan yang keempat dengan sangka baik kepada Allah. Maka dengan perkara-perkara ini, setiap kali ujian yang datang dalam kehidupan kita sebagai beriman ni, Allah akan gantikan ujian itu dengan
dengan jalan keluar ataupun dengan hadiah yang mana Allah akan berikan lebih baik untuk kita. Mungkin kita tak dapat atas dunia. Mungkin ada orang yang dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, maka Allah gantikan di hari akhirat. Itu keadaan yang kita perlu ada dalam hati kita. Baru ni kita dengar satu berita di cerita ni tak kecoh lah, tak heboh dan tak masuk berita pun. Di Melaka pun ada orang yang bunuh diri, satu orang bekas ahli surau. Saya tak nak sebut di kawasan mana. Dia satu orang yang ahli surau, tapi Allah uji dia sehingga dia telah bunuh diri. Wallahualam sama ada dia dibunuh, tapi keluar berita macam itulah ceritanya. Begitu juga di Putrajaya, di satu kawasan tu ada kes bunuh diri tapi tak masuk berita. Orang kampung tutup, orang taman tutup sebab nak tutup keaiban dia, sebab dia ni memang orang kaki masjid. Tapi tak apalah, walhal. Dia ni satu orang usia dah umur 60-70 tahun. Nak beritahu kepada kita hari ni tuan-tuan perempuan, bila kita diuji oleh Allah, sejauh mana ujian yang Allah beri pada kita, jangan kita putus asa, jangan kita putus harap daripada rahmat Allah. Tuan-tuan. Sehingga menjadikan diri kita ni bila dah putus harap, putus asa, jalan terakhir kita fikir bunuh diri. Sedangkan tuan-tuan perempuan, bila kita bunuh diri ni, masalah kita tak akan selesai. Sebab bila kita berpindah ke alam seterusnya, bukannya kesenangan yang menanti kita. Kerana bunuh diri ni satu dosa yang besar. Minal kabair. Orang yang bunuh diri ni, dia telah menjebakkan diri dia ke dalam dosa besar. Maka tuan-tuan perempuan, kita jangan putus harap daripada rahmat Allah. Usaha untuk cari jalan. Yang saya dengar daripada kisah dekat Putrajaya ni, dia bunuh diri sebab apa? Dia tekanan keluarga mungkin. Anak-anak dia ada duduk rumah dengan dia, isteri pun ada. Tapi akhirnya dia cari jalan penyelesaian, bunuh diri. Dalam keadaan anak dia pun tak perasan. Masa yang begitu cepat. Dan anak dia ni pun bukan orang kaki surau, orang masjid. Jadi sebab tu tuan-tuan, perlu untuk kita ni bermusyawarah. Maksudnya bila kita menghadapi apa-apa ujian, musibah, kita tak jumpa jalan keluar, jangan kita ambil jalan singkat. Jadi kita minta nasihat daripada orang soleh. Kita tahu ada orang baik di kalangan keluarga kita, orang soleh. Kita tahu ada orang masjid mungkin yang dia boleh dengar masalah kita dan kita boleh minta pandangan daripada dia. Ambil pandangan mereka. Kita tahu ada orang-orang berdekatan, ulama mungkin, tok-tok guru, yang kita boleh minta pandangan, jumpa mereka, tanya khabar mereka, minta pandangan mereka, minta nasihat. Kerana memanglah kalau segi zahir tu nasihat tu dia tak boleh selesaikan terus masalah kita. Tetapi di sebalik firasat orang-orang soleh yang beriman ni, ataupun para ulama, tok-tok guru ni, Allah Subhanahu Wa Taala simpan hikmah yang besar. Kadang-kadang nasihat dia 2-3 patah aja. Tapi bila kita buat tu, Masya Allah, terus Allah Taala buka jalan. Dengan berkat apa? Mungkin berkat amalan yang kita buat itu dengan penuh keyakinan, ataupun mungkin dengan sebab kita ada kerisauan, kita beritahu pada tok guru tadi, maka dia pun doakan untuk kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin mana-mana orang ni, orang soleh ni, dia wali Allah, dia ada hubungan rapat dengan Allah, maka dia doakan untuk kita. Jadi maknanya apa? Kita tak tahu mana-mana doa orang yang mana boleh menjadi wasilah perantaraan untuk Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan masalah kita. Sebab itu jangan kita putus asa. Atas dunia ni selagi roh dalam jasad kita, kita kuatkan semangat, kuatkan harapan kita dengan Allah, terus ikhtiar pada apa yang kita mampu untuk lakukan. Baik. Dan solat kita jangan tinggal. Jaga sembahyang kita. Maka apa dia? Maka kisah Nabi Musa AS ni, bila kisah dia Raja Fir'aun memanggil tukang-tukang sihir, kita dah dengar cerita bagaimana Allah Ta'ala ubah kerajaan. Daripada nak bunuh Nabi Musa, tak jadi bunuh. Allah pelihara satu orang bayi yang tak ada apa-apa kekuatan, pada zahir tak ada. Keluarga dia pun tak ada apa-apa kekuatan. Zahir ketika itu, orang yang lahir ni, bayi lelaki ni semua akan dibunuh. Tapi Allah nak tunjuk pada manusia bahawa aku ni
maha berkuasa atas segala sesuatu. Kamu sangka si fulan ni boleh melakukan sesuatu mudarat. Maka kalau aku tak inginkan, dia tak akan mampu untuk mudaratkan. Ini perkara yang kita kena yakin dalam kehidupan kita. Iaitu apa dia? Meyakini dengan sebenar-benarnya manfaat, mudarat hanyalah daripada Allah. Selain Allah tak boleh bagi apa-apa manfaat. Selain Allah tak boleh bagi apa-apa mudarat. Buatlah macam mana sekalipun. Kalau Allah kata tidak, tidak. Sebab tu keyakinan ni kita perlu bina daripada dalam hati kita ni. Dan perlu dilapisi dengan apa? Dengan amalan ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan sunnah Nabi. Dua-dua ni perkara perlu dijalankan dengan serentak. Bukan sekadar kita yakin, tetapi kita juga mengamalkan apa yang Nabi sarankan kepada kita. Daripada doa-doa, daripada doa lah khususnya, doa-doa masnun orang panggil. Doa-doa masnun ni maknanya doa-doa yang Nabi biasa amalkan, yang sabit dalam hadis pagi petang. Itu kita amalkan, insya-Allah akhir zaman ni sangat-sangat kita memerlukan. Saya pada share sebelum ni, itu paling ringkas lah yang kita boleh baca dan amalkan. Maka apa dia? Maka ketika mana Nabi Musa AS dia membesar dalam kerajaan tersebut, masa tu tak ada berlaku apa-apa keraguan pada Fir'aun. Allah telah ubah hati dia. Sehinggalah sampai satu masa berlakulah perkelahian antara Nabi Musa AS dengan satu orang Kibti ni. Satu orang Kibti. Kibti ni kira keturunan atau bani kaum Fir'aun lah. Bila berlaku perkelahian tadi, Kibti dengan satu orang Bani Israel. Maka Nabi Musa AS ni nak apa? Nak leraikan pergaduhan. Tertumbuklah Kibti ni. Yang lelaki Kibti ni. Akhirnya dengan tumbukan Nabi Musa, fawakazahu Musa faqada alaih. Mati orang tu. Padahal tumbuk tu tak sengaja. Bukan nak pukul bagi mati. Macam tahan je. Tapi termati. Sebab satu orang Nabi ni Allah bagi kekuatan seperti mana ahli syurga kan. Orang ahli syurga. 40 orang ahli syurga. Maka bila dah mati tu, kira orang yang Bani Israel ni pun terkejut lah. Terkejut. Dia pun terus lari. Kan? Selesai masalah. Tapi Nabi Musa AS rasa serba salah lah sebab bukan niat dia nak bunuh. Benda tu kira macam tak sengaja. Akhirnya besok, hari kemudian lain kemudian hari pula, tiba-tiba jumpa lagi Bani Israel yang sama yang bergaduh dengan Kibti yang lain. Rupanya dia ni memang kaki gaduh. Nabi Musa AS pun leraikan lagi. Bila leraikan tu, Bani Israel tu kata, dia dah takut dah. Dia dah takut tengok Nabi Musa AS datang, dah takut. Maka dia kata, kamu nak bunuh aku macam kamu bunuh orang Kibti hari tu ke? Jadi kantoi lah kat situ. Orang Kibti yang tengah bergaduh tu, bila dengar apa yang dikatakan oleh Bani Israel, baru dia tahu. Oh, hari tu ada orang Kibti terbunuh. Rupanya Nabi Musa AS yang bunuh. Masa tu dipanggil Musa je lah. Oh, Musa lah yang bunuh rupanya. Semua tak tahu siapa bunuh. Maka dibawalah perkara ni kepada Fir'aun. Fir'aun pun mula mesyuarat. Mula mesyuarat. Kita kena tangkap Musa ni. Dia dah bunuh orang kita ni. Tak kisahlah dia anak angkat aku ke siapa ke. Maka akhirnya Nabi Musa AS beritahu bahawa seluruh ahli kabinet Fir'aun dia mesyuarat nak bunuh dia, nak tangkap dia. Maka satu orang yang beriman di kalangan kaum Nabi Fir'aun ni, ada satu orang beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Dia sembunyikan keimanan dia. Dan dia telah jumpa Nabi Musa dan dia beritahu bahawa, ini semua saya sebut ni dalam Quran. Saya petik dalam Quran, terjemahan dia. Maka dia bagi tahu pada Nabi Musa, wahai Musa, ada orang nak bunuh kamu, mereka semua ni telah sepakat nak bunuh kamu, baik kamu lagi. Maka ketika itulah Nabi Musa AS telah keluar untuk selamatkan diri. Pergi ke Madian. Ketika itulah jumpa Nabi Syuaib AS. Yang mana jumpa dua orang anak perempuan dia bantu untuk beri minum pada dia punya gembalaan kambing dia. Kemudian dikahwinkan dengan anak perempuan tersebut. Sehinggalah Allah perintahkan untuk Nabi Musa AS, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Dakwah kepada Fir'aun ni kepada Allah. Dalam keadaan hati dia ada juga perasaan
Risau tu sebab apa? Sebab sebelum ni ada kes. Kan? Telah berlaku kes pembunuhan yang tak disengajakan. Tapi Allah kuatkan hati Nabi Musa AS untuk jumpa Fir'aun. Dan Nabi Musa minta pula teman. Sebab tu tuan-tuan, untuk melakukan perkara yang hak ni ataupun benda-benda yang besar ni, kita perlu ada partner kita. Ni dalam urusan akhirat kan, dakwah. Nabi Musa minta partner. Nabi Musa kata apa dia? Apa ni? Dalam Quran tu Allah ceritakan tentang perkataan Nabi Musa. Sehingga Allah lantik Nabi Harun AS sebagai satu orang Nabi dan menjadi partner Nabi Musa untuk dakwah Fir'aun kepada Allah. Ketika itulah Allah zahirkan mukjizat kepada Nabi Musa AS. Apa mukjizat dia? Iaitu tongkat bertukar menjadi ular. Kemudian bila letak tangan pada celah ketiak, angkat tangan, keluar cahaya. Ini antara mukjizat yang Allah beri pada Nabi Musa. Sebab apa Allah bagi mukjizat tersebut? Sebab zaman tu semua orang famous dengan tukang sihir. Zaman orang kata sihir siapa paling hebat, dia lah. Kira ketua lah. Kira macam orang yang banyak followers lah. Maka Allah berilah mukjizat kepada Nabi Musa AS untuk mengalahkan semua tukang-tukang sihir zaman tersebut. Maka dikumpulkan semua tukang-tukang sihir. Dibuat satu hari yang khusus. Kemudian dipanggil Nabi Musa. Dipanggillah tukang sihir tadi. Fir'aun nak tengok. Sekarang ni sihir siapa paling kuat. Maka dipanggil sihir-sihir tukang sihir yang hebat. Maka bila dikeluarkan, Nabi Musa AS campak saja tongkat. Sebelum cerita dapat tongkat ni, Nabi Musa AS pergi ke Tur Sina. Ni masa ketika Nabi Musa bertemu dengan berkata-kata dengan Allah dalam Tur Sina. Ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taha kan, ada cerita. Tuan-tuan boleh baca daripada ayat 1 sampailah ayat ke berapa, 10 tu. Memang seronok kalau kita baca dengan terjemahan di surah Taha. Kisah Nabi Musa AS. Satu lagi surah Qasas. Juz 20. Surah Qasas dengan surah Taha. Ni kisah Nabi Musa. Antara kisah yang paling banyak penceritaan dalam Quran ialah kisah Nabi Musa AS. Diceritakan berulang-ulang kali tapi dalam bentuk gaya bahasa yang berbeza. Begitu sekali hebatnya Al-Quran ni. Allah ceritakan benda yang sama tapi dengan gaya bahasa berbeza dan setiap kali kisah tu diceritakan walaupun kisah yang sama tapi pengajaran dia tak sama. Ni mukjizat Al-Quran. Keindahan gaya bahasa dia, dia punya iktibar dia, pengajaran dia. Masya Allah. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita baca Al-Quran ni, kita baca dengan terjemahan dia. Kita tengok. Supaya apa? Meningkatkan keimanan kita. Sebab baca Al-Quran ni juga ialah perkara meningkatkan iman. Sebab diceritakan di dalamnya kisah umat-umat yang terdahulu, apa balasannya, apa dia punya akibat dia, orang yang kufur pada Allah, orang beriman dengan Allah, apa akibat dia, apa kesudahan dia. Maka dia sebenarnya peristiwa tu akan berulang. Kan? Sejarah tu akan berulang. Apa yang diceritakan dalam Quran pada umat-umat yang terdahulu, itulah yang akan berlaku pada umat akhir zaman. Orang yang beriman dengan Allah, Allah akan selamatkan dia. Orang yang kufur pada Allah, Allah akan binasakan dia. Cuma masa tu, sama ada cepat atau lambat, itu saja. Itu saja, kan? Kita tak tahu masa kita tu bila. Sebab itu, kita gunakan masa yang ada ini. Jangan kita tunggu satu keadaan baru kita nak berubah, tapi kita ubahlah diri kita daripada sekarang. Maka apa dia yang berlaku, tuan-tuan puan-puan yang Allah Ta'ala muliakan, akhirnya, bila dalam gua tu Allah tarbiyah Nabi Musa, Allah kata, Ya Harun, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang berada di tangan kanan kamu wahai Musa? Nabi Musa pun kata, hiya asa, inilah tongkat aku, atawakka'u 'alaiha, aku bertekak dengannya. Menekan gunakan tongkat tu untuk apa? Berjalan dan sebagainya. Wa ahushu biha 'ala ghanami, kemudian aku jatuhkan daun-daun untuk bagi binatang kambing aku makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, banyak lagi faedah-faedah lain. Allah tanya apa kat tongkat tu? Apa kat tangan kanan kamu? Dia jawab dengan panjang lebar. Sebab apa? Seronoknya dia nak berkata dengan Allah. Bukan kerana Allah tanya sebab Allah tak tahu, tapi kerana nak mengajar. Ada benda yang mana Allah Ta'ala nak ajar kita. Maka Allah keluarkan pertanyaan sedangkan Allah Maha mengetahui. Maka Allah kata apa dia?
Qala alqiha ya Musa. Campak tongkat kamu tu wahai Musa. Campak tongkat kamu tu. Maka tongkat pun dicampakkan. Fa'alqiha apa tu? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat tu bertukar menjadi ular yang cepat. Dia punya apa? Menjalar dia. Ular yang besar, kan? Qala khudhha wa la takhaf. Allah kata, ambil tongkat tu. Jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikannya kepada keadaan dia asal. Dalam keadaan benda tu dah jadi ular, Allah suruh dia pegang balik ular tersebut supaya sehinggalah Allah kembalikan kepada keadaan yang asal. Jadi ketika peristiwa tu berlaku, Nabi Musa AS benar-benar taat pada Allah. Maknanya apa? Dia tak teragak-agak untuk pegang. Seperti mana dia yakin bahawa tongkat tadi boleh bertukar menjadi ular, maka ular tadi pun boleh juga bertukar menjadi tongkat dengan izin Allah. Sebab apa? Yang berkata kepadanya itu ialah Allah Ta'ala, Tuhan segala makhluk yang mencipta segala sesuatu. Yakin dia tu. Allah nak ajar yakin kepada kita. Maknanya apa? Satu benda yang boleh bagi manfaat, dia tak akan bagi manfaat melainkan dengan izin Allah. Satu benda tu dia tak akan mampu untuk beri mudarat, dia tak akan mampu memberi mudarat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Cuma Allah letakkan asbab, kata apa? Sunnatullah. Secara lumrah, kita panggil sunnatullah. Bila kita masak, buka api, api tu panas. Tapi bukan api yang memanaskan. Allah yang memanaskan. Itu akidah. Kita meyakini Allah yang beri kesan. Selain Allah tak boleh beri apa-apa kesan. Kita makan, bukan makanan yang bagi kenyang. Allah yang bagi kenyang. Itu Allah ajar kita kan dengan doa-doa Nabi baca. Kita pergi kerja cari rezeki, bukan kerja kita yang bagi rezeki duit, tapi Allah yang bagi kita rezeki. Sebab tu tawakal yang paling tinggi ni adalah tawakal satu orang peniaga, kan? Sebab dia tak tahu dia keluar berniaga tu dia dapat ke tidak. Boleh jadi hujan ribut, dia tak dapat berniaga. Dia memang keluar tu tawakal pada Allah je. Ada rezeki ada, tak ada tak ada, kan? Maknanya keredaan dia tu, pasrah dia tu pada Allah. Lebih daripada orang-orang lain. Baik. Itu Allah tarbiyah Nabi Musa AS. Itu satu pengajaran kita dapat lah. Iaitu berkaitan dengan apa? Akidah. Iaitu kita meyakini Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Maka bila jumpa Fir'aun ni, Nabi Musa AS pun campak tongkat dia. Ke semua ular-ular yang dicampak oleh tukang-tukang sihir dalam bentuk tali-tali tu. Tali-tali tu bila campak, maka dibayangkan kepada orang yang melihat seolah-olah macam ular. Maka apa yang berlaku? Ular Nabi Musa AS telah menelan semua ular-ular tersebut. Tukang sihir ni, dia adalah dia punya ilmu dia. Bila dia tengok ular Nabi Musa AS, dia kata ni bukan ular tukang sihir ni. Maknanya Nabi Musa ni bukan tukang sihir. Sebab kalau sihir, dengan sihir dia tak boleh makan. Tapi ni luar biasa ni, dia boleh telan semua kita punya ular-ular ni, habis kita. Maka akhirnya keimanan yang begitu hebat telah menyusup ke dalam hati tukang-tukang sihir ni. Maka apa yang berlaku? Mereka pun terus berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa AS. Masya Allah. Maknanya tukang sihir ni pun dia dah pernah dengar dakwah Nabi Musa ni. Mereka dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dah melihat mukjizat ni, yang mengalahkan semua kekuasaan mereka, kemampuan mereka, akhirnya mereka beriman dengan Allah. Maka ketika itu Fir'aun marah. Fir'aun marah. Fir'aun kata dalam Quran. Allah hikayatkan perkataannya. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Adakah kamu beriman kepada Musa ni sedangkan kamu tak minta izin lagi dengan aku? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. Sesungguhnya ini perkara yang kamu buat ni benar-benar perkara yang besar, balasan dia, akibat dia. Kamu akan tahu apa kesan daripada apa yang kamu buat ni. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan kaki kamu dengan bersilang. Kata Fir'aun. Maka tukang-tukang sihir ni nak beritahu kekuatan iman ni tuan-tuan, dia takkan mampu untuk kekuatan iman ni
bila telah menyusup, bila telah masuk, menapak dalam hati seseorang, satu kuasa pun takkan mampu ubah iman ni. Sebab itu iman ni tuan-tuan dia ada dua. Satu iman yang bersifat apa? Kita panggil sebagai iman yang sedia ada. Kita panggil iman al-mahsul, iman yang telah sedia wujud, iman maujud yang telah ada dalam hati kita ni semenjak kita lahir orang Islam sampai sekarang. Satu lagi iman matlub, iman yang dituntut. Iman yang dituntut ni ialah iman yang mana dituntut seperti mana imannya para anbiya, para sahabat. Para sahabat paling kurang. Iaitu apa? Iman yang tak berganjak. Maknanya apa juga keadaan yang datang kepada dia, maka hati dia sentiasa terpaut kepada Allah. Terpaut kepada Allah. Dia tak akan melihat depan dia itu sebagai satu halangan yang menggoyahkan iman dia, tak. Bahkan bila diuji semakin kuat dia dengan Allah. Semakin dekat dia dengan Allah. Semakin rapat dia dengan Allah. Begitu tahap iman yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita. Orang yang iman dia lemah, bila dia diuji, maka dia akan semakin jauh dengan Allah. Ini orang yang lemah iman. Dia akan semakin bersangka buruk dengan Allah. Dia akan berkeluh kesah. Dia akan, inilah tanda-tanda kelemahan iman. Yang rata-ratanya berlaku pada kita lah, umat akhir zaman ni. Maka nak cerita tentang tukang sihir ni, maka akhirnya telah berlakulah apa yang berlaku. Maknanya walaupun telah diseksa, telah dibunuh oleh Fir'aun, tapi iman mereka tak berganjak. Mati dalam keadaan beriman. Sedangkan mereka ni tak sampai sesaat pun kan jumpa bukan duduk lama dengan Nabi Musa AS. Sekejap je jumpa. Tapi dengan sebab apa? Mereka melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Dan mereka melihat tu dengan mata hati. Dengan hati yang dipenuhi cahaya basirah. Maknanya mereka tunduk. Bukan dengan lihat dengan kesombongan ataupun dengan keangkuhan, tak. Tetapi lihat dengan penuh kebenaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi satu kekuatan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita kena minta dengan Allah supaya Allah kurniakan hati kita, hati yang cahaya basirah. Hati kita ni hati yang jernih. Doa dengan Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa ni sangat-sangat penting pada akhir zaman. Ya Allah, perlihatkan kepada kami satu kebenaran itu dengan satu benda yang benar itu dengan kebenaran, pandangan yang benar, dan kurniakan kepada kami untuk mengikutinya. Kemudian wa arinal haqqa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan perlihatkan kepada kami benda batil itu sebagai kebatilan dan jauhkan kami daripadanya. Ini sangat penting. Sebab kita ni untuk melihat benda hak dengan batil ni, pertama kita perlu kepada ilmu. Itu asas. Sebab tu kena belajar. Kena belajar asas tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ilmu ni yang penting. Fardu ain. Yang kedua, bukan setakat ilmu, kita perlu satu cahaya, basirah. Apa itu? Dipanggil hidayat. Hidayat ni siapa yang bagi, tuan-tuan? Allah. Allah yang akan memberi hidayat kepada hamba dia. Kepada siapa yang Allah pilih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata Allah yang beri hidayat, petunjuk kepada orang yang Allah ingin. Ni hidayat ni sangat mahal. Sebab tu tuan-tuan, hidayat ni kita kena minta dengan Allah. Allah perintahkan kita baca Fatihah setiap kali dalam solat. Maknanya kalau kita ada 4-4, 2-4-4, 3-4. Berapa rakaat kita ada? 17 rakaat. 17 kali kita minta dengan Allah Ta'ala hidayat dalam surah Al-Fatihah. Bahkan kalau kita tak baca Fatihah ni, tak sah sembahyang kita dalam mazhab Syafi'i. Sampai tahap tu, kena minta dengan Allah 17 kali. Itu paling kurang. Belum campur sembahyang sunat. Belum campur doa-doa kita yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan, hidayat ni sangat mahal. Kita kena selalu minta dan kita kena usaha atas hidayat tersebut. Okey? Kemudian baginda terpaksa melarikan diri. Akhirnya, bila mana Fir'aun ni enggan untuk beriman dengan Nabi Musa AS, Allah perintahkan untuk pada Nabi Musa untuk bawa lari semua Bani Israel ni. Bawa. Tinggalkan kerajaan Fir'aun ni. Maka di waktu malam akhirnya Nabi Musa AS telah usaha untuk bawa Bani Israel lari daripada kerajaan Fir'aun. Lari, jalan, sehinggalah sehinggalah melintasi Laut Merah.
yang yang terbelah. Ketika nak melintasi Laut Merah tu, Firaun dia tengah-tengah malam dapat tahu bahawa Bani Israel ni telah lari. Maka apa yang berlaku? Firaun pun dia panggil semua bala tentera dia. Jom kita kejar Musa ni dengan dia punya kaum dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun maka Firaun tadi pun telah keluar cari. Kejar Bani Israel jalan kaki. Firaun ni naik kuda, naik kenderaan, laju kan. Sampailah bila kaum Nabi Musa ni sampai di tepi pantai, dah tak tahu nak buat apa. Depan laut, belakang tentera. Apa nak buat? Ini ujian yang besar ni. Orang beriman tuan-tuan, Allah Ta'ala uji. Kan? Allah Ta'ala uji. Kita pun kadang-kadang tak nampak apa. Bila diuji tu sempit, kita rasa depan dah tak nampak, belakang pun tak nampak jalan. Itu yang berlaku pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi Nabi ni Allah Ta'ala kuatkan hati dia. Allah kuatkan hati dia. Sangka baik dia dengan Allah itu menyebabkan bantuan Allah datang pada mereka. Tambahan pula Nabi ni satu orang Nabi kan. Maka kaum dia dah marah. Bani Israel dah marah. Wahai Musa, kamu bawa kami tepi pantai ni depan laut. Kita akan mati. Nak seberang macam mana? Sampan pun tak ada. Kapal pun tak ada. Belakang pula tentera Fir'aun ni kejar kita. Mati kita ni. Kata dia mati. Tapi kata Nabi Musa AS, satu perkataan yang mengandung, walaupun pendek, tapi mengandungi kekuatan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini adalah Quran ada tuan-tuan. Sesungguhnya, dibawa dengan kalimah takkid. Sesungguhnya bersama aku ada Tuhan aku. Sayahdin akan memberi petunjuk kepada aku. Pasti Allah Ta'ala akan buka jalan. Allah pasti. Tuan-tuan. Sebab keyakinan para Nabi ni 100%. Dia bukan yakin 50, 40 tak ada. Kita ni mungkinlah tahap keyakinan kita tak sampai tahap 100%. Tapi Nabi ni 100%. Maka bila yakin 100%, bantuan Allah datang pun 100% pada para Nabi. Bila dia kata, Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah terus wahyukan. Wahai Musa, kamu ambil tongkat kamu tu, kamu ketuk laut tu. Ketuk laut tu. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala mulakan, kalaulah kita jadi Nabi Musa, kan, kita tiba-tiba diwahyukan dengan perkara tersebut, apa yang kita akan buat? Kata Allah perintah aku untuk ketuk laut. Apa fungsinya? Kan? Baik, suruh ambil tongkat tu ketuk kepala Fir'aun, mati terus kan? Kalau kita lah, sebab kita ni banyak guna logik akal. Tapi nak fahamkan kepada kita tuan-tuan perempuan, agama ni dia bukan berpandu semata kepada logik, kepada akal. Bahkan akal ini dipandu dengan naungan wahyu, dengan batasan syarak. Itu dia punya asas dia. Jadi kalau kita jadikan akal ni di bawah naungan syariat, maka insya-Allah kita akan berjaya. Tapi kalau kita jadikan akal ni atas syariat, maknanya semua benda agama tu kita buat, kena ada logik dulu. Kena ada eksperimen dulu, berjaya dulu, baru kita buat. Kena ada bukti dulu. Benda ni dah terbukti dia punya keberkesanan, baru kita buat. Amalan-amalan agama ni. Maka baru kita buat. Maka sebenarnya dia tidak akan berjaya. Orang macam itu dia tak akan berjaya. Sebab amalan agama ni asas dia bukan kepada kesan pada mata. Tetapi kesan dia punya asas dia ialah yakin dalam hati. Sebab itu dia beriman. Iman ni benda yang tak nampak. Dan benda akhirat, Allah tuntut keimanan tu dekat dunia. Benda tak nampak. Ini sifat orang beriman. Maka Nabi Musa AS, bila Allah perintahkan dia dengan yakin, terus ketuk laut tadi. Ketuk laut. Maka laut tadi telah terbelah. Bukan satu lorong, 12 lorong. Fanfalaqal bahr. Allah Ta'ala belahkan laut. Tuan-tuan bayangkan. Sebab apa? Ketika itu bersama Nabi Musa ada 12 kumpulan. 12 kaum. Kaum satu je Bani Israel, tapi ada 12. Orang panggil apa? Dia punya bani-bani dia. Kan? Bani ni. Ada 12 puak lah. Maka bila mereka nak merentas tu, mereka mula khawatir. Ni kalau kita merentas ni, habis kita ni. Takut-takut kan tengah-tengah laut tu. Kita ditenggelamkan ke. Maka Allah Ta'ala jadikan air laut tadi macam cermin. Boleh nampak tingkap. Boleh nampak kawan sebelah dia. Jadi masing-masing semua nampak kawan sebelah. Tenang hati. Maka semua melintas.
Melintah semua jalan kan. Datang pula Firaun, Firaun tengok dah terbelah 12. Maka apa yang berlaku? Dia pun dengan penuh yakin nak masukkan dalam laut tadi. Sedangkan dia tak tahu itulah perangkap untuk dia. Dia ingat dia berjaya lah. Kalau masuk tu dia berjaya, dapat tangkap. Sebenarnya itulah perangkap untuk dia. Sebenarnya orang-orang kafir ni ataupun orang fasik kan, kadang-kadang kita nampak mereka ni berjaya dari segi mata kita. Dalam perancangan-perancangan kejahatan mereka tu kita nampak seolah-olah macam berjaya. Dan orang-orang yang hak ni, orang yang benar ni kadang-kadang seolah-olah dizalimi. Dizalimi kan. Tapi sebenarnya tidak. Kan? Sebenarnya tidak. Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar pertolongan bantuan tu pada saat-saat akhir. Sampai satu masa ketetapan Allah, orang-orang yang zalim ni Allah Ta'ala akan rentak dia. Allah hancurkan dia. Sampai tahap macam tu. Yang dipanggil istidraj. Istidraj. Okey? Maka bila Fir'aun masuk, maka Fir'aun masuk ketika itulah Allah Ta'ala Bani Israel telah lepas daripada laut tadi. Maka Allah telah cantumkan semua laut itu. Akhirnya Fir'aun tadi, dia pun mulalah nak beriman kepada Nabi Musa AS. Tapi masa tu nyawa dah sampai kerongkong, dah tak ada lagi dah peluang untuk dia beriman. Dia pun mula kata, amanna bi rabbi Musa, amanna, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Maka ketika itu dia telah dihancurkan, dibinasakan. Bani Israel dia tak puas hati. Macam mana ni Fir'aun ni? Mungkin dia hidup lagi ni. Dah tenggelam dah ni. Laut dah rata dah. Tentera dah tak nampak apa dah. Nampak laut je. Dah lepas sempadan dah ni. Dah lepas naik daratan dah ni. Dah tak nampak satu habuk pun tentera Fir'aun. Dah tenggelam. Pun masih lagi Bani Israel ni dia tak yakin. Kata ini Fir'aun ni. Sebab apa? Sebab kekuasaan Fir'aun ni dah mencengkam hati-hati mereka. Sehingga mereka rasa Fir'aun ni memang kuat sangat. Hebat sangat. Tak boleh dikalahkan dengan satu apa pun. Sehingga bila tenggelam dengan lautan, dia kata, ini Fir'aun ni kok hidup lagi ni, bahaya ni. Sehingga Allah Ta'ala timbulkan mayat Fir'aun ni. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Allah kata, hari ni aku selamatkan, aku keluarkan, zahirkan jasad kamu ni supaya jadi peringatan orang yang datang selepas kamu. Sampai sekarang jenazah mayat Fir'aun tu masih ada kat Mesir. Kita boleh tengok dia punya tubuh badan dia Allah kekalkan dalam keadaan masih menyerupai manusia, kekal, elok kan. Supaya apa kita ambil iktibar tuan-tuan? Ambil iktibar daripada kisah-kisah ni. Sehebat macam mana manusia ni pun kan, walaupun dia ada seluruh tentera, seluruh kerajaan, seluruh kuasa, maka semua itu bersifat sementara. Kalau dia tidak bawa agama dalam kehidupan, tak beriman dengan Allah, maka Allah akan gagal hancurkan dia, binasakan dia. Tak ada apa-apa kekuatan pun di sisi Allah. Orang yang beriman dengan Allah, orang yang jaga agama Allah, maka Allah akan beri kemenangan untuk mereka. Seperti mana Allah beri kepada Bani Israel. Akhirnya, semua kerajaan Fir'aun tadi, Allah kata, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim. Berapa banyak kami telah tinggalkan, wariskan kebun-kebun Fir'aun, istana-istana dia, mata-mata air dia, tanaman-tanaman dia. Kami wariskan semua kepada Bani Israel. Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel. Berkat apa? Kesabaran mereka menghadapi kezaliman Fir'aun. Mereka beriman dengan Nabi Musa. Mereka bantu Nabi Musa AS. Taat pada Nabi Musa, Allah berikan. Jadi semua tu setelah dilalui dengan kesusah payahan lah tuan-tuan. Baru akhirnya Allah gantikan dengan kemenangan. Begitu juga pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, 13 tahun di kota Mekah. Susah payah tuan-tuan. Kemudian akhirnya baru Allah Ta'ala buka jalan sikit-sikit di kota Madinah. Allah beri bantuan dan sebagainya. Itulah sebenarnya sejarah akan berulang. Benda yang sama akan berlaku pada kita. Umat Islam, umat akhir zaman ni. Apatah lagi Nabi kata, umat Islam ni seumpama buih di lautan. Banyak tapi tak ada apa-apa kekuatan. Sebab apa? Sebab orang Islam telah tinggalkan agama dalam kehidupan. Dan orang Islam telah ambil selain agama sebagai cara hidup mereka. Ini menyebabkan kita akhirnya banyak yang mana menjadi orang-orang yang terikut-ikut dengan keadaan orang, tidak ada satu identiti ataupun kita punya integriti sebagai orang Islam, orang beriman dengan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehinggalah Asyah, isteri Raja Firaun, ibu angkat Nabi Musa menerima dakwah. Kata, Asyah, isteri Raja Firaun, memang dia beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa. Sehingga kisah Asyah ni masyhur. Iaitu dia telah berdoa kepada Allah, Rabbi najjini minal qaum min Fir'aun wa amalihi wa najjini min qaumil zalimin. Satu orang wanita yang mana dia beriman dengan Allah. Walaupun suami dia kufur dengan Allah, tapi dia beriman, maka Allah pelihara dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia sebagai isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang isteri Nabi. Dikahwinkan dengan Nabi akhir zaman. Kemuliaan tuan-tuan, kemuliaan agama. Walaupun sebab itu tuan-tuan yang Ta'ala muliakan, dia syurga ni bukan milik sesiapa. Dia bukan maknanya bila suami kita orang baik, kita pun akan bersama dengan suami kita. Ataupun isteri kita orang baik, kita pun akan dapat manfaat dia. Tidak kan. Memanglah syafaat tu akan diberikan kepada orang soleh kan, dengan izin Allah. Tetapi asas dia bergantung kepada iman kita masing-masing, amal kita masing-masing. Di hari akhirat, Allah akan lihat setiap orang itu, maka hisab dengan bergantung kepada amal kita, iman kita. Macam Asyah ni, walaupun suami dia kafir, tapi dia ni satu orang yang beriman dengan Allah, maka dia diselamatkan, masuk syurga Allah. Fir'aun, maka kufur, masuk neraka Allah. Nabi Nuh AS, satu orang yang mana dia beriman dengan Allah, Nabi, tapi isteri dia kufur dengan Allah. Anak dia pun kufur dengan Allah. Akhirnya Allah binasakan anak dan isteri dia. Tuan-tuan. Sebab tu kita jangan rasa tenang dengan keadaan kita. Mungkin kita rasa, aku keluarga orang baik. Mak ayah aku orang baik. Jadi aku pun tak apalah. Kan? Lebih kurang pun tak apa. Tidak tuan-tuan. Iman dan amal ni kita perlu usahakan. Kita perlu usaha sendiri. Tuan-tuan. Tak boleh kita bergantung harap pada iman dan amal orang lain. Kemudian seterusnya kisah Nabi Isa AS. Baginda tabah. Kisah Nabi Isa AS ni masyhur. Sebelum Nabi SAW diutus, ada 600 tahun zaman dipanggil zaman fatrah. Zaman fatrah ni zaman kekosongan daripada Nabi. Zaman tu Nabi Isa telah diangkat ke langit. Kemudian berlalu 600 tahun. Kemudian barulah Nabi SAW dilahirkan. Jadi Nabi Isa ni Nabi yang datang sebelum Nabi SAW. Baginda juga menghadapi tohmahan masyarakat dilahirkan tanpa bapa oleh ibu baginda. Siti Maryam AS. Ini semua kudrat dan kehendak Allah. Ini lagi besar tuan-tuan. Kisah Maryam AS. Difitnah. Bukan fitnah yang kecil-kecilan. Dahlah Maryam AS satu orang yang baik. Orang yang soleh. Orang yang salihah. Orang yang baik dekat dengan Allah. Tapi diuji pula dengan apa? Mengandung. Allahu Akbar. Kita bayangkan tuan-tuan kalau kita kan. Dalam keadaan begitu, macam mana perasaan ataupun keadaan kita ni. Sedangkan Nabi Maryam AS satu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang memang ibadah. Tapi Allah uji dia. Allah datangkan satu malaikat, Allah beritahu bahawa kamu ni akan mengandungkan anak lelaki yang Nabi Allah ni. Akan dikandungkan oleh kamu. Allah tiupkan roh Nabi Isa terus ke dalam perut Nabi Maryam AS sehingga mengandung. Orang kalau tengok tuan-tuan, orang perempuan mengandung tapi tak ada suami. Kan? Macam mana nak beritahu tu? Macam mana nak beritahu? Benda yang adat ni mustahil kan? Di segi adat tu mustahil berlaku. Tapi nak beritahu tuan-tuan, orang yang mana dia yakin dengan Allah. Maka apa dia? Allah SWT akan bagi bantuan pada dia. Sehingga Nabi Isa AS ni Allah bagi mukjizat, dia boleh berkata-kata ketika masih kecil. Bila dibawa je bayi tu, dah lah mengandung kan, bila mengandung orang kata dia berzina lah apa semua, akhirnya dia menjauhkan diri, pergi ke tempat yang jauh, sehingga akhirnya bila nak bersalin, nak melahirkan anak, maka pergi ke tepi sungai, ada satu pokok, Allah perintahkan goyangkan pokok tadi, maka jatuhlah buah-buah tamar, maka dimakanlah buah-buah tamar tersebut sehingga lahirlah anak. Sebab tu orang yang mengandung tuan-tuan, bila nak bersalin makan buah tamar, kurma. Sebab ada kisah, ada dalil dalam Quran untuk kuatkan dia. Nak menghadapi bersalin ni, makan buah kurma. Dan kurma ni ada banyak manfaat dia. Dan terbukti dari segi saintifik pun memang terbukti dia punya kebaikan. Baik. Maka bila mana lahirnya Nabi Isa AS ni, dia bila ibu dia bawa, orang tanya, kamu ni anak siapa ni? Maryam AS tak kata banyak. Tunjuk isyarat kepada fa asyarat ilaih.
Maryam isyarat pada anak dia. Maka anak dia pun berkata, walaupun masih kecil bayi, tapi berkata dengan fasih, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah akan beri kepada aku kitab. Kitab Injil kan? Kitab Injil, kitab yang dia beri kepada Nabi Isa AS. Wa ja'alana nabiyya. Dan Allah telah lantik aku sebagai satu orang Nabi. Itu dia tuan-tuan. Maka orang yang nak beriman, dia akan beriman. Mana ada bayi yang kecil boleh berkata-kata mengikut kemampuan dia? Tak boleh. Melainkan ada khalik, ada pencipta, ada satu kuasa besar yang akan menggerakkan mulut dia untuk berkata-kata, iaitu Allah. Maka orang yang hati dia jernih, dia akan beriman. Dengan apa? Dengan Nabi Isa AS. Sehinggalah bila dakwah telah dilakukan ketika baginda sudah dewasa, penentangan berterusan daripada kaumnya sendiri berlaku. Sehinggalah kaum dia nak bunuh pula Nabi Isa AS. Dan menganggap Nabi Isa ni anak Allah. Itu yang paling berat. Paling berat kan. Seperti mana Kristian hari ni, dia anggap apa? Tuhan ada 3, Trinity. Tuhan Mak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Nabi Isa AS ni Tuhan Anak. Bapa dengan Mak ni, Maryam tu Tuhan Mak. Kemudian Allah Ta'ala itu Tuhan Bapa. Jadi dah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ada pula isteri, ada pula anak. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Sangat jauh daripada sifat-sifat manusia itu. Sebab tu Allah kata, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat pergantungan seluruh makhluk. Maksudnya Allah tak berhajat kepada makhluk. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah begitu. Allah tidak beranak. Mana ada Allah Ta'ala beranak? Allah ni bukan beranak. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kata malaikat ni anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min zalik. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Maknanya tidak ada bapa, tidak ada mak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setara sekufu dengan Allah. Allah kata, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah dekat dunia ni, alam ini ada Tuhan selain Allah, maka pasti dunia ni akan binasa, akan hancur. Tapi kita tengok, Allah Ta'ala bawa ayat itu dari segi supaya kita akal kita berfikir. Dunia ni masih ada, masih wujud, masih terjaga dengan baik. Maka itu menunjukkan bahawa Allah itu esa. Tak ada yang sekutu dengannya, tak ada yang bersyarikat dengan Allah dalam mentadbir alam ini. Tak ada Tuhan selain Allah, hanya esa. Kalau ada, maka jadilah macam contohnya kerajaan kita kan. Bergelut kan. Jatuh ni naik ni, jatuh ni naik ni, jatuh ni naik ni. Maka kerugian berlaku pada apa? Pada kerajaan itu sendiri, pada rakyat. Bila berubah Perdana Menteri, berubah kabinet, berubah dasar, menyebabkan ekonomi kita pun tak sempat nak stabil. Jadi nak beritahu, itu misalan dunia. Bila bertukarnya Perdana Menteri, bertukarnya pemerintah, maka memberi kesan kepada kerajaan, memberi kesan kepada kehidupan, kelangsungan ekonomi dan rakyat. Apatah lagi alam ini. Kalaulah ada selain Allah, contohnya, maka akan berlakulah macam-macam pada alam ni. Bertukar ni. Akan berlakulah macam mana yang berlaku pada manusia. Tapi tidak. Maha suci Allah. Itu semua tidak berlaku pada Allah. Kerana Allah zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tidak ada yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Nabi Nuh AS, kisah yang terakhir, Nabi Ulul Azmi, iaitu dakwah baginda. Nabi Nuh AS antara Nabi yang diberi umur yang sangat panjang. Dalam Quran Allah cerita dakwah Nabi Nuh ni 950 tahun lama masa dia. Umur baginda 1000 tahun lebih lagi daripada 900 tadi. Kalau kat sini ditulis umur baginda melebihi 900 tahun. Dakwah baginda tak diterima anak dan isteri. Jadi tuan-tuan yang tak namulakan, Nabi pun Allah uji. Anak isteri yang paling dekat dengan Nabi ni, dengan satu orang lelaki ni, paling dekat dengan dia anak isteri lah. Kalau anak isteri pun tak boleh nak terima tuan-tuan, maknanya ujian apakah yang lebih besar? Kita kadang-kadang tuan-tuan, bila kita mengajar, kita buat dakwah kan, anak isteri kita sokong, maka itu memberi satu semangat untuk kita. Seperti mana Nabi Muhammad SAW, bila isteri sokong. Tapi ni ujian untuk para Nabi. Lagi besar kedudukan di sisi Allah, maka lagi besar ujian. Anak isteri pun tak sokong.
Sehingga umur baginda 900 tahun kebanyakan digunakan untuk mengajar umat baginda mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan iaitu 950 tahun Nabi telah buat dakwah. Baginda tabah menjalankan usaha dakwah sehingga waktu banjir besar melanda kaumnya. Baginda masih tetap mengajar isteri dan anak baginda supaya bertaubat dan mentaati perintah Allah. Isteri dan anak baginda akhirnya tenggelam dalam banjir manakala baginda bersama pengikut setia dan binatang-binatang selamat berlayar di dalam bahtera. Baginda kuat beribadah, tidak mudah putus asa dalam usaha dakwah dan menyayangi semua makhluk Allah. Dia bila sampai satu tahap Nabi Nuh AS ni, bila Nabi Nuh dakwah, kaum dia tak nak terima. Pagi, petang, siang, malam Nabi Nuh dakwah. Akhirnya apa dia, kaum tak nak terima, Allah perintahkan untuk apa? Untuk bina satu bahtera atas bukit. Bila Nabi Nuh AS bina, orang kata dia dah gila ni. Kan? Buat bahtera, buat kapal ni biarlah tepi laut. Ini atas bukit. Macam mana nak jalan kapal tu? Sedangkan itu adalah perintah Allah. Sebab tu perintah Allah ni kadang-kadang dia bercanggah dengan akal kita. Dia bercanggah dengan nafsu kita. Bercanggah dengan logik. Jadi bila akal bertentangan dengan syariat, mana kita nak utamakan? Kita akan utamakan syariat. Itu dia punya kaedah dia. Bukan kita tengok pada akal kita. Kita tengok pada perintah Allah. Maka akhirnya Nabi Nuh AS pun bila bina bahtera, dalam satu riwayat menyebut, sebahagian kisah, orang pun mula datang bahtera tadi, dia berak, dia kencing apa semua. Kan? Dihinakan Nabi Nuh AS. Sehingga satu orang buta, dia telah terjatuh dalam bahtera tu. Kemudian tak lama kemudian Allah uji mereka dengan penyakit kulit. Tiba-tiba ada satu orang tu nak buang berak, dia terjatuh. Kena dia punya apa? Kulit dia kat najis dalam tu. Maka tengok-tengok kulit dia sembuh. Kulit dia sembuh. Maka akhirnya semua dia beritahu kat kaum dia, tadi aku pergi kena kulit aku kena tahi ni, sembuh. Dia pun ambil tahi tadi lumur kat badan dia, sembuh semua. Maka semua kaum dia datang ambil tahi dekat bahtera tadi sehingga licin, bersih. Allah nak hinakan satu orang tu, macam-macam cara Allah boleh hinakan. Tahi pun boleh buat ubat kan. Tahi pun boleh buat ubat tuan-tuan. Kalau kita mazhab kita Syafi'i, tahi najis ni tak boleh buat ubat haram, melainkan memang tak ada ubat yang lain yang suci yang kita boleh jadikan sebagai ubat. Maka ketika itu dipanggil darurat lah. Bila darurat tubihul mahzurat, boleh untuk kita gunakan sekadar keperluan. Baik. Maka apa dia, Nabi Nuh AS ni, kisah dia bila mana bahtera tu Allah dah iklankan kepada Nabi Nuh bahawa akan berlaku banjir besar ni. Maka keluarlah air daripada bumi, keluarlah air daripada langit. Banjir besar berlaku. Masa tu apa dia? Masa tu binatang-binatang semua dah dimasukkan dalam kapal Nabi Nuh AS dan dah diselamatkan, tinggal anak Nabi Nuh dan isteri dia. Bila dah besar, dah air dah penuh apa semua, yang nampak anak dia tengah berpaut di satu tempat, tengah berenang nak selamatkan diri. Maka Nabi Nuh AS panggil, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak kesayangan aku, marilah bersama aku, ni ada lagi peluang ni, kapal masih kosong lagi. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan duduk bersama orang kafir. Tapi anak dia dengan penuh kesombongan. Anak dia kata apa? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi kepada satu bukit untuk selamatkan aku daripada air ini. Dia masih lagi, maknanya nak beritahu bila datangnya musibah ni, bila datang ujian yang Allah beri secara umum ni, ketika zaman tu, Allah datangkan ujian musibah satu dunia penuh dengan banjir ketika tu. Yang selamat hanya berada pada bahtera Nabi Nuh je. Tapi anak ni dia masih lagi nak gunakan akal dia yang lemah, yang cetek ni. Untuk selamatkan diri dia daripada musibah tersebut. Dia pergi panjat bukit. Nak pergi panjat bukit. Dia ingat dengan panjat bukit tu selamat. Maka kata ayah dia, la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Tidak ada yang selamat pada hari ini daripada ujian bala musibah Allah ini illa marrahim, melainkan orang yang Allah kasihi, Allah sayang. Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya ombak besar datang kena pada anak Nabi Nuh ni sehingga dia jadi orang yang ditenggelamkan, mati dalam keadaan kufur pada Allah. Tuan-tuan, apa pengajaran kita dapat dari kisah Nabi Nuh? Kita tuan-tuan sekarang ni dialami dengan ujian yang sangat besar, musibah yang secara umumnya meliputi satu dunia. Maka saat ini, ketika ini tuan-tuan mulia, kalau kita lihat kepada sirah Nabi tadi, maka kita jangan guna semata-mata akal kita untuk selamatkan kita daripada ujian musibah ni. Memanglah Allah bagi akal untuk kita gunakan, untuk fikir.
guna ikhtiar dan sebagainya. Tapi janganlah semata-mata kita berpandu akal kita sehingga kita meninggalkan syariat agama Allah. Sehingga kita meninggalkan agama. Sehingga kita meninggalkan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selamatkan diri kita ni ketika zaman ni, apa yang Nabi telah sarankan kepada kita. Hak tu kita tak buat. Hak lain yang dunia semua, yang orang Yahudi, apa semua kita duk war-warkan. Tak ada masalah kalau benda tu masih bersifat harus dan tak bercanggah dengan syarak. Tapi yang paling penting ni hak Nabi bagi tahu ni, apa yang Nabi suruh. Berapa ramai orang Islam yang berpegang kepada apa Nabi katakan ni. Itu yang penting tu tuan-tuan. Seperti mana yang berpegang dengan bahtera Nabi Nuh AS ni. Berapa ramai yang masuk, maka dia yang akan selamat. Siapa yang tak masuk, dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat, dia boleh berenang, dia boleh pergi kat bukit sana, bukit sini, bukit situ, akhirnya Allah tenggelamkan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan, akhir zaman ni yang boleh menyelamatkan kita hanya Allah sahaja. Tuan-tuan. Tak kisahlah maksudnya menyelamatkan tu daripada ujian yang besar, maksudnya ujian yang memudaratkan iman kita, yang merosakkan iman, yang merosakkan akidah, menyebabkan kita na'udzubillah min zalik kufur ataupun maksiat pada Allah. Ini ujian yang besar lah. Ujian sakit, ujian miskin, ujian apa semua itu ada pahalanya di sisi Allah bagi orang beriman. Tetapi yang lebih besar daripada itu ujian-ujian yang berkait dengan keimanan. Sebab itu tuan-tuan, daripada kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam ini, kita ambillah pengajaran. Ambil pengajaran. Untuk apa? Kita bertambah kuat berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Tambah-tambah di akhir zaman ni. Akhir zaman ni banyak kes pembunuhan berlaku. Tiap-tiap hari surat khabar ada kes pembunuhan, tuan-tuan. Takut kita tengok kan. Tuan-tuan. Kemudian seterusnya ialah berkenaan doa asas untuk anak-anak. Itu baru Nabi Nuh AS. Banyak lagi kisah-kisah Nabi yang lain yang Allah ceritakan dalam Quran. Tapi itulah antara yang masyhur. Nabi Musa, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi-Nabi yang lain lah. 25 para Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Adam AS sampai dan Nabi SAW. Baik. Tapi asasnya nak beritahu bahawa perjalanan cerita tu berbeza-beza. Tapi kesimpulan dia, walhasil dia, apa yang kita dapat pelajari, iaitu orang yang benar-benar yakin dengan agama Allah dan menjadikan agama ini sebagai satu jalan hidup dia. Macam kita zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kita jadikan syariat Nabi itu sebagai jalan hidup kita, maka Allah akan pelihara dia, Allah akan jaga dia. Siapa yang amal, yang buat, dia akan terpelihara. Siapa yang tak buat, tak amal, maka dia akan terganggu dengan musibah ini. Dia akan termasuk dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Na'udzubillah. Sebab itu bila Dajjal keluar pun nanti tuan-tuan. Dajjal ni, Allah bagi dia kekuatan untuk apa? Kekuatan yang hebat-hebat, yang besar-besar. Tapi orang yang beriman takkan mampu dimudaratkan, diganggu gugat oleh Dajjal. Orang beriman. Buatlah macam mana pun. Dibunuh, hidupkan balik. Dibunuh, hidupkan balik. Dibunuh, hidupkan balik. Akhirnya bila nak bunuh kali ketiga, tak boleh bunuh dah. Allah Ta'ala tak bagi kuasa pada Dajjal. Sebab apa? Kesan keimanan yang ada pada hamba mukmin tadi. Sebab itu, tapi sebelum tu dibunuh. Mati. Hidup balik. Bunuh, mati. Maknanya ujian tu tetap ada. Untuk beriman ni ujian tu tetap ada. Tapi kemenangan akhirnya akan diberikan setelah mana diuji dan berjaya dengan ujian-ujian tersebut, yakin kepada Allah, maka ketika itu Allah Ta'ala akan memberi kemenangan yang besar. Baik. Sebab itu orang beriman ni bila secara umum orang Islam datang pada perintah Allah, maka datanglah bantuan Allah secara umum. Tapi kalau hanya segelintir, sebahagian kecil, maka yang datang pun bantuan Allah sebahagian kecil lah untuk individu-individu tersebut. Tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita nak belajar yakin dengan janji Allah, belajar yakin dengan amalan-amalan agama yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi SAW. Antaranya, selepas itu muka surat 28 iaitu doa, kan, berkaitan dengan doa. Doa ni sebenarnya istilahul mu'min. Jadi tuan-tuan, kita boleh, kalau tuan-tuan ada buku ni bagus, Datuk Ismail Kamus yang disediakan doa asas untuk anak-anak. Sebenarnya bukan untuk anak-anak, untuk semua orang. Tapi sebab ialah daripada anak manusia ni daripada kecil dia mudah untuk dilatih, kan. Maka dia beritahulah doa asas untuk anak-anak. Iaitu apa? Doa ketika makan.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa ni adalah doa melihat makanan, bukan doa ketika nak makan. Doa ketika nak makan, Allahumma apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahi wa ala barakatillah. Itu doa ketika nak makan. Doa melihat makanan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kemudian doa sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ada lagi doa, 2-3 doa lain. Kemudian doa sebelum membuang air kecil, air besar. Tuan-tuan, kita kalau boleh hafal, kita hafal doa-doa ni, dia menjadi pelindung kita. Doa sesudah membuang air kecil, ghufranak, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Doa sebelum tidur. Tuan-tuan. Apa ni? Allahumma bismika amutu wa ahya. Ada lagi doa lain yang Nabi ajar. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu biha ibadika salihin. Sangat bagus terjemahan dia. Ni semua doa-doa yang dibawa oleh Datuk Ismail Kamus ni sabit dalam hadis. Sebab ada sebahagian doa yang dia adalah dibaca, diamalkan oleh para ulama. Sebab asas doa ni dia tak kisah pun. Yang penting doa tadi tidak memutuskan silaturahim, bukan doa benda yang haram, maka boleh diamalkan. Tapi yang lebih afdal daripada semua doa-doa, termasuklah doa yang dicipta, direka oleh para ulama, boleh tak kita amal? Boleh kita amal. Tapi yang lebih afdal ialah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, sebab doa itu adalah doa yang dilafazkan oleh baginda sendiri. Maknanya, pada seperti mana Nabi baca dan Nabi amalkan dan doa itu diterima oleh Allah, maka sudah pastilah bila kita amalkan dengan penuh keyakinan, Allah akan menerima doa tersebut. Baik. Kemudian doa setelah bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian doa menaiki kenderaan. Ni paling sempurna. Kita biasa dengar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi sebenarnya ada panjang lagi. Mula-mula bila kita masuk baca bismillah. Ni saya ajar khusus malam ni. Doa naik kenderaan. Sebab kita rata-rata ini banyak naik kenderaan, motor, kereta. Bila kita amalkan doa ni, insya-Allah Allah pelihara kita. Bila kita keluar rumah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nak naik kenderaan. Okey, kita buka pintu, kita nak masuk, baca bismillah. Ini sabit dalam hadis ni, tuan-tuan. Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Kalau kat sini dia begitu riwayat apa? Riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam sahih Abu Daud pun ada, riwayat Imam Abu Daud pun ada. Riwayat Abu Daud tu, Sahih Abu Daud lah, sama. Maka apa dia? Bila kita masuk, baca bismillah. Bila kita duduk, dah duduk, baca alhamdulillah. Kemudian apa nak baca? Baru kita baca yang biasa kita dengar tu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dah habis dah? Belum habis lagi. Baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. 3 kali, jangan lupa ni tuan-tuan. Mudah aja. Kemudian subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah je tuan-tuan. Maka amalan ni pernah diamalkan oleh Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Dan ditanya oleh tabi'in, selepas Hadrat Ali baca, Hadrat Ali telah lihat langit, dia senyum. Maka tabi'in ni tanya, wahai Ali, kenapa kamu senyum bila tengok langit? Maka dia kata, itulah yang aku lihat Nabi SAW lakukan. Nabi senyum tengok langit. Aku tanya pada Nabi, Nabi kata, aku senyum kerana apa? Melihat kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala yang sentiasa bersedia untuk mengampuni hamba-hamba dia. Walaupun banyak dosa. Jadi itu antara dia punya kisah di sebalik tabir doa ni. Macam mana doa ni, dia datang dalam hadis. Sebab itu kita baca tuan-tuan. Setiap kali kita nak kenal, Allah ampunkan dosa kita. Kemudian doa mohon dihidupkan hati dan mudah memahami ilmu pengetahuan. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa ketika bersin. Alhamdulillah. Yarhamukallah disahut. Kemudian dijawab balik yang bersin tu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini semua yang Nabi ajar kepada kita. Doa ketika berbuka, doa masuk masjid. Sekarang ni banyak orang tak dapat masuk masjid. Jadi doa ni pun kita tak dapat amalkan. Satu kerugian tuan-tuan. Satu kerugian. Doa pergi masjid. Nak pergi masjid pun ada doa dia. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Doa keluar rumah. Ini kita dah sebutkan tadi. Tambah-tambah musim COVID ni tuan-tuan, baca. InsyaAllah. Kita baca dengan penuh keyakinan.
Kita jaga SOP, Allah akan pelihara kita. Doa memakai pakaian. Ada mungkin antara kita anak-anak di kerja bahagian frontliner, kita ajar mereka baca doa ni. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan pelihara, Allah akan jaga. Tapi SOP pun kita jangan tinggalkan. Asbab kita jangan tinggalkan, kita cuba juga untuk jaga. Alhamdulillah, doa pakai pakaian, doa menanggalkan pakaian. Itu antara 16 doa. Sebenarnya banyak lagi. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syed Amin Al-Idrus, satu orang ulama keturunan Nabi, ulama Indonesia. Dia tulis 50 kitab, 50 adab dalam 50 doa dan adab dalam 50 adab dalam 50 keadaan. Termasuk dalamnya doa-doa. Masya Allah. Jadi nak begitu, setiap 24 jam hidup kita ni ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, dan amat beruntung kalau kita amalkan. Kerana bila kita amalkan, Masya Allah, rahmat Allah Ta'ala itu akan meliputi kita 24 jam. 24 jam tuan-tuan. Yang kita tak tahu bila kita akan mati. Dan alangkah beruntungnya saat Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita ini mengamalkan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah ajarkan kepada kita. Dan kita ketika itu sedang dirahmati oleh Allah. Untung tak untung tuan-tuan? Untung. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Dan kita nak kalau kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Dan kita akan sambung adab untuk kanak-kanak. Ini sepatutnya lebih kepada orang-orang muda lah. Adab untuk kanak-kanak itu terhadap ibu bapa, terhadap guru, terhadap rakan, jiran. Kemudian kita masuk syariat berkaitan remaja. Mungkin kita ada anak-anak yang telah remaja, maka penting, atau kita sendiri adalah remaja, lelaki atau perempuan, maka penting untuk kita tahu apakah ada adab yang sepatutnya kita bawa dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Orang remajanya lain tuntutannya, orang dewasanya lain, kanak-kanaknya lain. Tapi dia punya maksud dia satu, macam mana agama yang sempurna datang dalam kehidupan sehingga Allah redha pada kita. Itu maksud dia. Okey, mudah-mudahan insya-Allah pengajian kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada kita taufik, kekuatan untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Ada soalan pada malam ni? Maaf, ada terlebih masa 15 minit. Tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ini, ada sebarang soalan yang nak ditanyakan, kita boleh cuba bantu untuk jawab. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan sesegera mungkin. Kalau ada, mungkin tuan-tuan malu, boleh juga WhatsApp dalam grup anda tanya Ustaz jawab tu. Tapi sebenarnya tak semua soalan yang kita boleh jawab dalam tu. Sebab ada soalan yang memanglah ada orang tanya tapi kadang-kadang soalan tu tak jelas. Kadang-kadang soalan tu dia bersifat terlalu umum. Kadang-kadang soalan tu dia bukan berkaitan dengan hukum pun. Dia lebih berkaitan kepada motivasi kan. Kadang bukan berkaitan dengan ibadat tapi berkaitan dengan luar soal ibadat. Jadi kadang-kadang ada yang diabaikan. Bukan sebab. Adalah sebab-sebab dia. Kadang-kadang mungkin kita perlu masa untuk rujuk semula kan. Jawapan-jawapan tersebut. Jadi makan masa sikit. Jadi kita dalam soal jawab ni pun kita ada dia punya prinsip ataupun disiplin dia. Kita belajar daripada tuan guru kita. Nak memberi fatwa ni atau memberi soal jawapan ni bukan senang, bukan mudah. Sebab orang yang beri fatwa, beri jawapan ni dia akan bertanggungjawab atas jawapan yang diberikan di hari akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita dilatih oleh guru-guru kita untuk sangat cermat dan sangat teliti dalam jawapan yang diberikan. Okey, jadi saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan, ada tersalah kata, terkasar bahasa. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kekuatan untuk kita tempuh baki-baki kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pengajian kita pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan, Allah jauhkan kita daripada segala bala dan musibah akhir zaman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah dengan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kelebihan kita tutup majlis dengan kafarah, tasbih kafarah ni ialah sekiranya ada apa-apa kesalahan, kekurangan yang berlaku dalam majlis tadi, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu kelebihan dia.
Yang mana dalam hadis pun disebut. Begitu juga wal asr. Kenapa penting ulama menitik beratkan baca surah wal asr dalam setiap majlis? Sebab dia adalah satu pesanan tausiah yang ringkas tapi padat. Di dalamnya terkandung satu pesanan yang ringkas tapi begitu memberi kesan kepada orang yang mendengar. Dan amalan ini bukan amalan Nabi, bukan hadis, Al-Quran, tidak ada saranan. Maknanya kita nak kata sunat tu tak adalah. Tapi dia adalah amalan ulama, iaitu Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i, ini amalan Imam Syafi'i. Bila tutup majlis, maka dibacakan wal asr. Bermakna satu amalan yang baguslah untuk kita baca. Mudah-mudahan dengan kita baca surah ini, kita sentiasa diperingatkan dengan keimanan, amal soleh, wa tawasaw bil haq, iaitu sentiasa berpesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan dengan kesabaran. Ini 4 amalan untuk kita membebaskan diri kita daripada kerugian yang Allah kata, demi masa sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian. Jadi kalau Allah kata rugi itu memang rugi betul lah. Melainkan orang yang ada 4 perkara. Beriman, beramal soleh, dan dia berusaha menyebarkan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Kak Syamsiah. Terima kasih Ustaz.